Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar permata-permata hati cikgu? Cikgu mendoakan semoga permata-permata hati cikgu berada dalam keadaan sihat, sejahtera, ceria-ceria selalu untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Perkongsian santai-santai berbahasa kita. Pada sesi yang lalu, cikgu telah menerangkan tentang kata kerja ataupun perbuatan-perbuatan yang dilakukan di dapur. Betul tak? Diharapkan anak-anak permata hati cikgu memahami apakah kata kerja-kata kerja yang sering dilakukan di dapur pada siri yang pertama. Namun demikian, cikgu memohon ampun dan maaf kerana dalam video yang pertama itu, siri yang pertama itu ada sedikit kesilapan yang telah ditegur oleh seorang rakan. Terima kasih kepada rakan cikgu yang amat prihatin menegur ada kesilapan yang telah dilakukan. Itulah yang terbaik yang cikgu cukup suka apabila ada rakan yang menegur jika cikgu melakukan kesalahan dan kita perbetulkan supaya kita menjadi lebih mantap. Begitu juga dengan anak-anak permata hati cikgu. Kita sentiasa belajar. Cikgu pun sentiasa belajar. Yang mana yang salah, yang rakan-rakan cikgu tegur, cikgu baiki dan pada masa akan datang, cikgu akan ingat. Ini rupanya ejaan yang betul. Baiklah, kita lihat apakah ralat. Ada ralat. Okey, ralatnya ialah ikan talapia. Cikgu eja ikan talapia. Oh, rupanya yang betul ialah ikan tilapia. Nampak ya? Ejaannya bukan T-A-L-A. Rupanya T-I-L-A-P-I-A. Terima kasih kepada Cikgu Fida. Cikgu Fida yang amat prihatin memberikan teguran kepada cikgu. Cikgu cukup seronok apabila ada rakan-rakan yang sudi menegur cikgu untuk cikgu memperbaiki kesilapan. Baiklah, anak-anak permata cikgu, adakah kalian sudah bersedia? Bersedia untuk terus mempelajari aktiviti-aktiviti yang sering dilakukan di dapur. Kita pergi pada kata kerja yang pertama. Apakah gambar itu? Dia sedang ada kuali. Dalam kuali itu ada mi. Ingat mi macam mana ejaan mi? Cikgu dah kongsikan kan? Cikgu telah kongsikan dengan anda makanan-makanan, ejaan makanan-makanan di Malaysia. Dah tonton belum? Tonton. Banyak ilmu yang cikgu kongsikan walaupun cikgu ni ilmunya taklah banyak mana. Tapi cikgu suka berkongsi dengan anda. Kalau suka, like lah. Kalau yang belum subscribe, subscribe lah. Yang belum tekan lonceng, tekanlah lonceng. Kenapa tekan lonceng? Supaya dapat notifikasi apabila cikgu muat naik video-video terbaru macam ni. Anak-anak mata cikgu dapat dah tahu. Oh, cikgu dah ada berkongsi video untuk saya pelajari buat ulang kaji. Barulah best. Baiklah. Kata kerja ni adalah menggoreng. Ini selalu kita buat kan. Menggoreng. Ibu ke, bapa ke, sesiapa ke. Ini antara cara memasak yang cukup popular. Menggoreng, contoh ayat. Pakcik Mutu menggoreng mi untuk memenuhi permintaan pelanggannya. Perhatikan ejaan mi itu MI. Satu lagi tentang mi ni kan. Cikgu suka berkongsi satu lagi perkara yang murid-murid ataupun anak-anak permata hati cikgu suka guna. Contohnya, kamu suka makan apa? Cikgu, saya suka makan mi Maggi. Betul tak? Cuba fikir. Betul tak? Mi Maggi. Oh, tahu. Rupanya bukan. Yang betul ialah saya suka makan mi segera. Barulah betul. Mi Maggi itu ialah jenama. Begitu juga dengan ubat gigi. Kamu gosok gigi tak? Ya, saya gosok gigi dengan Colgate. Colgate itu ialah jenama. Sepatutnya saya menggosok gigi menggunakan ubat gigi. Barulah betul. Boleh faham? Terbaik. Kita kongsi-kongsikan ilmu. Kalau rajin catat, maklumat-maklumat yang cikgu berikan ini, cuba catat dalam buku catatan. Apabila anda nak menghadapi peperiksaan, boleh buat ulang kaji. Pengetahuan tata bahasa ini bukan hanya untuk UPSR saja.
PM, PT3, SPM, semua ada berkaitan dengan ejaan, kan? Berkaitan dengan ejaan, penggunaan kata yang tepat. Jadi kita akan guna sampailah kita ke tingkatan 5. Jadi ilmu tata bahasa sama cuma bentuk soalan saja yang berbeza. Selanjutnya kita teruskan lagi perbincangan kita. Okey, sekarang ialah apa kata kerjanya pula? Ialah menumis. Apa beza menggoreng dengan menumis, cikgu? Contoh ayat, tukang masak itu sedang menumis bawang dan ciri untuk menyediakan masakannya. Menumis untuk sebelum menggoreng. Kita tumis dulu. Tumis apa? Tumis bawang putih, tumis bawang merah, tumis cili. Oh, barulah kita masukkan mi. Oh, begitu rupanya ya, cikgu. Ya, ada peringkat-peringkat. Itulah keindahan bahasa kita. Setiap satu perbuatan itu ada perbezaan penggunaan bahasanya. Boleh faham? Jelas? Kita teruskan lagi. Kata kerja. Baiklah. Kita teruskan lagi dengan kata kerja yang berikutnya. Apakah kata kerja yang berikutnya? Jom kita saksikan pula kata kerjanya. Apa yang dia sedang buat itu? Apa agak-agaknya dalam kuali itu? Oh, dalam kuali itu ada kacang tanah. Kalau kacang tanah, kita nak apakah kata kerja yang sesuai untuk kacang tanah? Cikgu, menggoreng kacang tanah, cikgu. Betul. Menggoreng kacang tanah menggunakan minyak. Kalau tak menggunakan minyak, apakah kata kerja yang akan kita gunakan kalau nak menghasilkan kacang tanah itu tanpa minyak? Apa agak-agaknya? Cuba fikir-fikirkan. Oh, cikgu, menyangai. Pernah dengar menyangai? Menyangai maksudnya menggoreng tanpa minyak. Makcik Kia menyangai kacang tanah untuk membuat kuah kacang nasi himpit. Kalau nasi lemak, menggoreng kacang tanah untuk menjadi salah satu ramuan nasi lemak. Kalau untuk membuat kuah kacang, dia tak goreng, dia sangai lebih dahulu. Boleh faham? Itu beza menggoreng dengan menyangai. Nanti kita tunjukkan apakah perbezaan antara menggoreng dan menyangai. Ingat, selain daripada kacang tanah, apakah lagi yang agak-agak anak-anak permata hati cikgu yang menggunakan menyangai? Cuba fikirkan, apakah lagi yang kita lakukan yang menggunakan kata kerja menyangai? Betul. Apa dia? Buah berangan. Tahu apa dia buah berangan? Makan je buah berangan, kita akan berangan. Berangan. Buah berangan. Nanti tak tahu. Sesiapa yang tak tahu buah berangan nanti, tanya pakcik Google. Google. Tengok gambarnya buah berangan. Dia goreng atas kuali tanpa menggunakan minyak. Manakala lagi, apa lagi yang menggunakan perkataan menyangai? Ialah biji kopi. Biji kopi pun kita tak goreng. Kita letak atas kuali dan kita sangaikan. Baunya Masya Allah sangat harum. Bau bila kita menyangai biji kopi, baunya sangat harum. Semoga murid-murid boleh faham bagaimanakah penggunaan kata kerja menyangai. Terbaik kan? Cikgu dah buat. Okey, menyangai. Sekarang kita pergi pula. Apakah bezanya menggoreng, menumis dengan menyangai? Ada perbezaan rupanya. Okey, kita perhatikan. Kalau menggoreng, seperti kata tadi, menggunakan minyak. Minta maaf, badan cikgu menghalang pula tulisan itu. Kata muka, tapi awak nampaklah menggoreng kan? Kalau menumis, menggunakan minyak juga. Manakala menyangai, tanpa minyak. Jadi itu beza menggoreng, menumis menggunakan minyak, menyangai tidak menggunakan minyak. Tanpa minyak, kurang kolesterol. Tanpa minyak, kuranglah kolesterol. Itulah ya, sedikit perkongsian tip-tip. Selanjutnya, kita pergi pula ni. Apa pula wanita itu sedang buat? Ada kuali. Dia pegang kuali dekat atas. Orang pegang kuali dekat. Orang letak kuali di bawah. Dia pegang kuali di atas. Apa pula yang dia sedang buat itu? Oh, dia sedang melenggang. Contoh ayat, Jana ni melenggang kuali untuk menyediakan hidangan apam lenggang. Kalau sebut apam lenggang, mesti anak-anak permata hati cikgu pernah beli. Betul? Beli dekat mana? Dekat pasar-pasar malam. Ada yang menjual
Apa melenggang. Tengok perbuatan dia buat. Dia ambil kuali tu, dia letakkan tepung di atas di dalam kuali itu, bukan di atas kuali, di dalam kuali itu dia pegang kuali itu, kemudian dia golek-golekkan, dia lenggang-lenggangkan. Satu lagi contoh, kamu pernah tengok tak orang buat nasi Pattaya? Telur tu dia letak telur tu di dalam kuali, lepas tu dia golek-golekkan supaya telur itu menipis, baru dia letakkan nasi yang telah digoreng, letak atas tu, kemudian dia balut. Itu juga dipanggil perbuatannya melenggang kuali untuk menipiskan telur tersebut. Sama juga dengan apam itu, untuk menipiskan tepung apam itu untuk menjadi apam lenggang. Nama pun apam lenggang. Macam mana? Boleh faham? Boleh cikgu teruskan? Baiklah, cikgu teruskan lagi dengan kata kerja yang berikutnya. Alat tradisional. Tak pastilah cikgu kalau alat ini masih ada lagi di rumah-rumah anda. Di rumah anda, adakah ada lagi alat ini? Ini orang panggil rare ni alat ni kan. Ini adalah batu giling. Batu giling, jadi perbuatannya menggiling. Rumah arwah mak cikgu masih ada lagi. Kadang-kadang arwah ibu cikgu suka dia menggiling cili menggunakan batu giling ini. Kerana zaman dahulu mana ada pengisar kan? Pengisar tak ada. Ada ni cikgu pun selalu buat jadi exercise tapi tak ada masa. Okey. Aaron masih gemar menggiling cili secara tradisional menggunakan batu giling. Jadi perbuatannya ialah menggiling cili. Menggiling cili supaya dia hancur. Kalau kita sekarang kita mengisar kan, kita guna pengisar kan. Selanjutnya terus keluar mesin pengisar. Okey, mengisar. Apakah yang anak-anak permata hati cikgu suka buat, suka tulis, dan cikgu pernah jumpa anak-anak permata hati cikgu, dia tulis apa? Memblender. Sebab dia tahu yang alat ini ialah blender. Jadi dia buat apa? Memblender. Lepas ini betulkan, jangan lagi guna perkataan memblender. Yang ada ialah mengisar. Okey, mengisar. Contohnya Sophia mengisar cili dan bawang sebelum ditumis. Mengisar. Bukan lagi memblender. Bunyi boleh macam memblender. Jadi jangan buat. Biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Kita belajar, cikgu pun belajar, anda pun belajar. Cikgu juga ada melakukan kesilapan, cikgu betulkan dan kita belajar. Selepas itu kita tak buat lagi kesilapan. Okey, selanjutnya biasa tengok mak buat dekat dapur ataupun dekat kedai-kedai mini. Dia buat apa? Memarut. Memarut apa? Memarut kelapa sebab kata kerja transitif. Makcik Sabihah asyik memarut kelapa yang baru dibeli oleh suaminya. Makcik Sabihah ni ataupun cikgu Sabihah ni, kawan cikgu ni, dia memang rajin. Dia buat nasi lemak. Nasi lemak dia macam ni. Sedap. Jadi dia memarut kelapa. Rajin. Cikgu Sabihah ni, cuba makcik Sabihah. Jangan dia marah cikgu sudah. Okay. Memarut kelapa. Dia panggil memarut. Kenapa? Apa bezanya pula dengan yang ini? Tadi alatnya lain. Ni alatnya lain pula. Ini juga adalah barangan rare. Orang kata kan, barangan rare, barangan klasik. Jarang dah ada. Jarang jumpa. Cikgu masa kecil-kecil tu menggunakan kukur ini sebagai kuda untuk bermain. Dia kuda. Mak cikgu nak cari nak parut kelapa, dia bising. Tarik, mana parut kelapa mak? Dia tahu mesti cikgu yang suka main. Zaman-zaman dulu mana ada gadget-gadget kan. Okey, mengukur. Jadi kirana mengukur kelapa itu dengan berhati-hati agar tidak mengalami kecederaan. Nampak? Mengukur tadi memarut. Alatnya parut kelapa. Memarut. Yang ni alatnya kukur. Jadi perbuatannya mengukur kelapa. Ikut alat. Guna kata kerja yang sesuai. Barulah mantap. Barulah gramatis ayat awak. Nampak awak kematangan menulis ayat. Okay. Jadi apakah perbezaan memarut dengan mengukur? Jadi sebutan tadi memarut ni alatnya. Manakala mengukur ini alatnya. Jadi kita gunakan kata kerja yang tepat berdasarkan ayatnya. Boleh faham? Boleh jelas? Senang ke susah? Senang sahaja jika kita faham untuk menghasilkan ayat yang lebih baik menggunakan penggunaan kata yang tepat, dan cikgu yakin bahawa
anak-anak permata hati cikgu boleh menggunakan, dapat menggunakan, bukan boleh menggunakan, dapat menggunakan, sebab keupayaan, dapat menggunakan kata yang tepat dalam ayat anak-anak nanti. Baiklah, kita seteruskan kata kerja yang seterusnya, melenyit. Oh, melenyit. Macam mana pula melenyit? Puan Sumarni, ini juga adalah cikgu yang rapat dengan cikgu. Puan Sumarni melenyit ubi yang telah direbus itu agar menjadi lebih halus. Kalau bahasa Inggeris mashed potato, macam itulah. Cikgu tak pandai sangat bahasa Inggeris. Kalau cikgu salah nanti guru bahasa Inggeris bolehlah tegur cikgu kan. Miss Ain ke kan, yang pakar dalam bahasa Inggeris. Cikgu Puya ke yang pakar dalam bahasa Inggeris, dia tegurlah cikgu. Betul tak cikgu guna bahasa Inggeris ini? Melenyit ubi. Betul ke melenyit ubi? Betul. Melenyit tu maksudnya supaya lebih halus. Jadi melenyit ubi. Macam kita makan kentang putar dekat KFC tu. Dia proses dia lenyit-lenyit. Tapi sekarang guna mesin lah. Tapi kalau cara tradisional, itulah caranya melenyit. Selanjutnya, kita suka makan roti canai. Kan? Kita suka makan roti canai. Jadi apa perbuatannya ini? Menguli. Menguli apa? Menguli tepung. Roni menguli tepung untuk dijadikan dough. Cikgu Roni ni pun rajin. Dia pun ada menghasilkan video. Nanti cuba carinya. Cikgu Roni punya channel pun dia ada menghasilkan video-video yang menarik. Menguli tepung untuk jadikan dough. Jadi tepung kita panggil menguli. Tengok kadang-kadang mak nak buat apa-apa kan. Dia di dapur ada tepung, mak tekan bagi dia tepung itu mesra hingga menjadi dough. Itulah kata kerjanya. Selanjutnya, lebih kurang pula gambarnya kan. Tadi dough, dia gabung-gabung, kan dia tekan. Kalau dia tekan, apakah kata dia? Memenyit. Cikgu, ada perkataan memenyit. Tengok kamus. Kamus kata apa? Membuat sesuatu menjadi pipih. Pipih itu nipis. Dan menekankannya kuat-kuat. Nah, itulah maksudnya memenyit. Cikgu galakkan anak-anak permata hati cikgu. Kalau misal katalah anda kata perkataan itu rasa macam pelik lah, cikgu tak pernah dengar lah perkataan ini. Buka kamus. Macam cakap kan, layari laman web PRPM yang dibangunkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Type perkataan itu. Keluarlah definisi daripada kamus-kamus. Macam-macam kamus yang ada, kamus dari Dewan Bahasa dan Pustaka, dia akan keluar maksudnya. Jadi kita dapat tambah ilmu pengetahuan. Syam memenyitkan dough roti canai itu supaya menjadi pipih sebelum dia tebar. Roti canai tebar kan, menebar roti canai. Dia buat macam tu pergi menebar. Itu pun aktiviti juga. Selanjutnya, apakah bezanya mengguli dengan memenyit? Tadi cikgu dah terangkan kalau mengguli menghasilkan dough. Nak buat dough dari tepung, nak hasilkan dough, kita panggil menguli. Manakala kalau memenyit untuk supaya dough menjadi pipih. Jadi tengok peringkat-peringkat dia. Mula-mula uli, jadikan dough. Lepas tu dia tekan-tekan dough itu, pula dipanggil memenyit. Indahkan bahasa kita, cintailah bahasa kita. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Anda berusaha, anda berjaya. Kita berusaha belajar setiap hari supaya kita dapat menambah ilmu pengetahuan. Ni apa pula? Menggentil. Nak jadikan dia bulat-bulat. Mesti anak-anak permata hati cikgu dah terbayang apakah kuih yang mak selalu buat dijadikan bulat-bulat. Apa dia? Cikgu, buah Melaka. Suhaila menggentil dough itu bulat-bulat untuk membuat kuih buah Melaka untuk Pak Tam. Nampak tak? Rajin Puan Suhaila ni. Dia rajin buat kuih. Petang-petang dia buat kuih. Untuk bagi anak-anak dan suaminya makan. Dia buat bulat-bulat. Tu dipanggil apa? Dipanggil menggentil cikgu. Andai katalah permata-mata hati cikgu tak tahu buah Melaka. Tu dia cikgu dah sediakan gambar. Gambar buah Melaka bulat-bulat berwarna hijau disalut dengan parutan kelapa makan ketika panas-panas. Jangan makan ketika panas. Dia punya gula dalam tu panas. Nanti kalau makan panas, lecur lidah. Bagi sejuk dulu. Nanti makan tengah-tengah panas. Gula Melaka dalam buah Melaka itu agak panas. Jadi kalau makan tengah panas,
Melecur. Dia pecah tu melecur kita punya lidah. Hati-hati ketika makan. Bukan hati-hati di jalan raya je. Makan pun kena berhati-hati. Seterusnya, ini perbuatan yang mesti ada di dapur. Mesti mak buat, kakak buat. Kalau cikgu tak buat. Cikgu tak suka. Kenapa? Menyiang ikan. Menyiang ikan, kita nak buang sisi ikan. Nanti habis kan. Ni cikgu tak suka. Kalau beli kedai, kalau cikgu beli ikan di pasar, cikgu suruh siang siap-siap. Safizah menyiang ikan itu menggunakan sebilah pisau yang tajam. Rajin juga cikgu Safizah ni. Cikgu Safizah ni jurulatih pantun. Hebat cikgunya. Okay. Suaranya pun lunak bila jadi pengacara majlis. Macam ni suaranya. Safizah menyiang ikan itu menggunakan sebilah pisau yang tajam. Jadi menyiang ikan untuk membuang sisi-sisi ikan. Sisi-sisi ikan tu kita buang dulu, dipanggil menyiang. Manakala untuk mengelar pula ada pula perbezaannya. Macam mana mengelar? Kita tengok gambar tu kemudian baru keluar. Sazana mengelar badan ikan itu supaya garing apabila digoreng. Macam mana pula mengelar badan ikan? Macam ni mengelar badan ikan. Kita hiris badan ikan itu supaya dia terbuka sedikit. Bila kita goreng, masukkan minyak yang panas-panas, dia akan jadi garing. Masak siakap 3 rasa. Kita goreng dulu. Sebelum itu kita kelar dulu badannya. Ni Sazana ni orang kata anak cikgu kerana dia Sazana binti Muhammad Syarif. Tapi bukan anak cikgu tau. Sazana ni lah rakan setugas cikgu dulu yang cukup baik orangnya. Nama-nama yang cikgu masukkan dalam latihan ajar cikgu kebanyakannya adalah nama-nama yang ada kaitan dengan cikgu. Semuanya cikgu kenang sebagai sahabat-sahabat yang sering membantu cikgu ketika susah dan senang. Terbaik kalian kerana cikgu mengenali kalian. Alhamdulillah kerana dapat. Seterusnya, apa pula kata kerja yang nak kita pelajari yang berikutnya? Berikutnya, apa yang murid-murid nampak itu? Ada tangan, ada warna putih keluar, di sebelahnya ada kelapa, tekan, jadi apa? Memerah. Memerah apa? Memerah kelapa. Farah memerah kelapa untuk dijadikan santan. Nak buat nasi lemak, nak buat gulai lemak, masak cili api, nak memasak gulai lemak daging salai. Sedap belaka tu. Jadi itu bila memerah, perbuatannya adalah dia tekan supaya keluar air. Cikgu, saya tahu lagi cikgu, memerah susu lembu cikgu. Betul lah tu. Itu memerah dah, dia picit dan dia keluar susu. Jadi ni dia tekan, keluarlah santannya. Boleh faham? Alhamdulillah. Kita teruskan lagi. Selanjutnya, mengayak. Mengayak kita guna apa? Mengayak untuk tepung. Fatin mengayak tepung supaya lebih halus. Cikgu Fatin ni pun rajin orangnya. Dia rajin masak dan sebagainya. Cikgu Fatin juga ada channel dia. Nanti cari-cari channel Cikgu Fatin. Nanti subscribe Cikgu Fatin punya channel. Dia masuk Akademi YouTube. Akademi YouTuber. Akademi YouTube Ayu. Dia baru masuk. Cikgu baru saja menonton videonya berkaitan dengan kata nama. Hebat hasilan videonya. Jadi anak-anak pematah hati cikgu nanti cuba cari juga channel Cikgu Fatin. Banyak kawan-kawan cikgu menghasilkan video. Cikgu Fatin, Cikgu Zokiza, Cikgu Roni, Cikgu Johan, Miss Ain untuk bahasa Inggeris. Banyak kawan-kawan cikgu yang menghasilkan video-video yang mereka terlibat dengan Akademi YouTuber. Akademi YouTube macam itulah. Macam cikgu tak terlibat dengan Akademi YouTube. Cikgu menjadi Cikgu Tube saja untuk SSTP Negeri Perak. Okay. Selanjutnya, menghiris. Menghiris ni biasa kan. Mak awak tengok mak awak buat, kakak buat di dapur. Menghiris ini apa? Azalia mengiris bawang itu sebelum ditumis. Ni pun cikgu yang rajin. Cikgu Azalia ni cukup rajin cikgunya. Okey. Jadi dia menghiris. Menghiris ni nipis-nipis. Dia hiris nipis-nipis. Dia panggil menghiris. Menghiris bawang lah biasanya. Menghiris bawang sambil membawang. Menghiris bawang sambil membawang.
Tu istilah sekarang kan, orang suka membawang. Kenapa? Sambil-sambil hidup bawang tu, popek, sembang. Sembang je tak apa kan. Tambah cerita banyak-banyak kan. Nanti orang kata, dia orang memarahi cikgu pula kerana cikgu mengumpat mereka. Tak. Cikgu tak mengumpat mereka saja. Santai-santai kan. Kita berbahasa pun santai-santai. Okey, terusnya, apa dia buat itu? Ada penampi. Okay, dia gerak-gerakkan batas, dia ada yang kata-kata mengangin, ada yang kata-kata kerjanya ialah menganginkan, dia menggunakan angin supaya dia terbang, menampi apa, menampi padi, menampi kacang tanah pun boleh. Kita nak asingkan yang berisi dengan yang tidak berisi. Kalau kacang tanah, kulit dia tu kita nak buang kulit dia, kita tampi dia macam ni. Kemudian dia akan dia tiup angin, yang dia ringan, dia tiup angin, dan maka tinggal yang kita kehendaki, hampa padi. Apa dia hampa padi? Hampa itu adalah kosong, padi yang kosong, tidak ada padi dalamnya. Hampa kata banyak makna, kecewa pun hampa juga kan. Okey, Puan Nur Hayati ini adalah guru besar. Puan Nur Hayati ini juga adalah sifu cikgu. Ini sifu cikgu. Puan Nur Hayati menampi padi untuk mengasingkan hampa padi. Dah jadi guru besar, dah sifu cikgu. Ni pun seorang guru besar yang baik, seorang kakak yang cukup prihatin. Kata adiknya ni yang nakal. Ni adik nakal ni yang selalu kena tarik telinga bila salah berbahasa Melayu. Puan Nur Hayati menampi padi untuk mengasingkan hampa padi. Itu perbuatannya, menampi padi. Cuba terangkan tadi bagaimana perbuatan untuk menampi padi. Okey, seterusnya meracik. Ini cikgu yakin anda juga biasa lihat meracik ini, cuma anda tak tahu perbuatannya. Nama perbuatannya. Okay. Memotong atau menghiris kecil-kecil atau tipis-tipis. Contoh meracik ini seperti meracik timun nak buat laksa. Salah satu ramuan dalam laksa, timun itu diracik. Satu lagi meracik yang biasanya awak tengok ialah ketika hari raya. Bukan di hari raya, pada hari raya. Okay, pada hari raya, mak buat rendang ayam. Ni juga ayat ni. Puan Zarina meracik daun kunyit untuk menyediakan ramuan rendang ayamnya. Ini adalah juga salah satu rendang ayam kegemaran cikgu yang dihasilkan oleh Cikgu Zarina. Cikgu panggil Cikgu Zarina ni apa? Cikgu Zarina comel. Sebab dia memang comel dan juga dia rajin masak. Masakannya sedap. Maka cikgu dan kawan-kawan cikgu rajin masak. Guru besar cikgu pun rajin masak. Penolong kanan co-curriculum cikgu juga rajin masak. Maka badan cikgu pun akan mengembang. Mereka masak memang sedap. Okay, jadi kita berkaitan dengan aktiviti di dapur, jadi kita tak boleh lari dengan masakan. Jadi apabila kita berada masakan, kita pun rasa berselera, lalu kita pun makan. Jangan tolak rezeki, biar banyak kawan, jangan banyak musuh. Jangan tolak rezeki. Rezeki itu adalah pemberian daripada Allah Ta'ala. Ada rezeki, kita makan. Okey, baiklah. Okey, jadi ini sahaja perkongsian cikgu pada kali ini untuk santai-santai berbahasa Melayu bagi aktiviti di dapur. Nantikan lagi cikgu akan menghasilkan video pula untuk aktiviti kata kerja yang lain. Cikgu dah terbayangkan untuk menghasilkan aktiviti lain seperti cara membawa, cara duduk. Nanti cikgu akan cuba hasilkan, sedikit masa lagi dihasilkan. Dan jangan lupa jika hendak menonton video-video cikgu tentang kata kerja lagi, banyak cikgu akan hasilkan secara santai-santai macam ni, tak nak serius-serius, kita santai-santai saja belajar. Bila-bila masa saja awak boleh tonton. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng untuk mengikuti video-video cikgu yang seterusnya. Jadi macam biasa, semoga perkongsian ini memberi manfaat. Mohon jutaan maaf jika ada sebarang kekurangan dan kelemahan daripada cikgu yang masih cetek ilmu, pengetahuan, yang masih kurang pengalamannya. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kelemahan itu datang daripada hamba-Nya yang serba kekurangan. Semoga kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Jaga diri anda. Anda berusaha, anda akan percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye. Kita jumpa lagi.